Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Diharapkan pelajar semua sihat walafiat bersama-sama dengan keluarga pada hari ini. Hari ini bersamaan dengan 25 Ogos. Hari ini adalah minggu yang terakhir untuk bulan Ogos. Kita buat kelas. Jadi kita tengok hari ini masih lagi kita buat perdagangan untung rugi PKK. Ini ada topik besar yang kita sedang belajar ni. Pelajar semua sihat tak? Pelajar semua sihat? Sihat, cikgu. Alhamdulillah. Okey, hari ni tak ramai hari ni 22 je. Hari ni mungkin ada lagi yang baru-baru nak masuk ni. Okey pelajar. Pelajar sekali lalu lah pelajar. Dekat sekolah tu dah belajar sampai mana dah kat sekolah? Pelarasan. Pelarasan? Oh pelarasan. Sama macam cikgu ajar ke apa tak? Yang leisure. Oh ledger. Oh belajar dalam bentuk account Pelarasan dalam bentuk account. Oh okey. Ada okey jap. Ada pelajar tak jumpa link saya ke? Saya dah siap buat poster. Ada pelajar tanya saya lagi kelas ada ke tak ada ni. Saya forward sekejap. Sekali lagi forward. Pelajar tak perasan ni. Mungkin yang ni kali ni cikgu buat cara yang baru. Dia tak perasan. Sekejap ya. Sekejap ya. Saya hantar ada pelajar mesej saya pula. Berapa orang mesej saya ni? Perasan saya. Okey pelajar Alright, jadi pelajar hari ni kita teruskan pembelajaran kita. Okey tak apa, yang nak buat account ledger tu kemudian. Itu satu perkara pun mesti kita kena tahu Tapi yang paling penting masa yang banyak dekat sini pelajar. Masa kat banyak sini. Bila pelajar dah belajar sini, belajar ledger nanti pelajar faham. Ledger tu pada saya aras peringkat kedua je. Ni yang peringkat yang kelima ni aras ni. Ajar saya nak ambil masa banyak nak belajar kat sini. Okey, alright. Okey, jadi belajar Jadi kita teruskan yang ini. Okey, kita teruskan ini. Okey belajar. Cuba belajar rujuk awak punya latihan. Okey, rujuk balik awak punya latihan. Okey, cikgu dah ajar sampai sini. Sekejap cikgu tak nak nampakkan mic cikgu ni. Sekejap. Okey, alright. Okey, pelajar kita boleh tengok sampai mana kita buat. Minggu lepas kita dah buat sampai soalan nombor 9, betul tak? Cikgu dah masukkan dalam grup. Dalam grup dah ada Dah ada semua jawapan. Nombor 9 saya gunakan jawapan rakan-rakan awak hantar lah. Terima kasih pelajar hantar. Cikgu tak nak paksa. Kalau pelajar nak hantar, cikgu akan semak. InsyaAllah. Okey, lepas tu pelajar kita tengokkan minggu lepas sebenarnya kita dah habis kalau ikutkan nota kita. Pelajar yang kita nak belajar ni apa? Ke mana nota kita? Okey, nota kita yang ini. Pelarasan dia. Kita belum buat soalan-soalan sebenar ni pelajar. Okey, ni pelarasan dia. Kita dah belajar tentang apa? Kita dah belajar tentang inventory akhir. Kita dah belajar belum bayar, terlebih, terkurang. Kita dah belajar. Lepas tu kita dah belajar susut nilai. Dan minggu lepas kita dah belajar apa? Peruntukan hutang aku. Okey, yang lain-lain ni pelajar. Yang lain-lain nombor 6 hingga nombor 13 ni kadang-kadang keluar, kadang-kadang tak keluar. Kadang-kadang keluar, tak keluar. Nombor 1, nombor 5 tu wajib. Okey, lepas tu belajar hari ni kita nak belajar juga. Jangan terabai. Belajar, kita nak belajar juga. Kita sekali lalu soalan-soalan apa yang selalu keluar. Alright, okey. Jadi pelajar hari ni kita nak sentuh soalan apa? 10, 11 dan 12. 10, 11 dan 12. Lepas soalan 12 je, start minggu depan kita akan buat soalan rojak. Cikgu. Ya. Buat share screen tak? Oh, share screen. Belum lagi. Saya belum
share screen lagi. Okey, sekejap Okey, siapa yang pakai komputer boleh boleh pin saya punya ni lah gambar. Siapa yang pakai handphone mungkin boleh pin saya punya apa ni? Saya punya ni yang saya share screen. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak Okey, cikgu gunakan nota ni. Okey, kita guna nota ni Okey, selesai. Okey, jadi pelajar, hari ni cikgu tak pakai slide. Kita terus je. Soalan nombor apa kita buat? Nombor 10, 11, 12. 10, 11, 12. Okey, yang ni. Okey, yang ini cikgu 10, ni dah 10 hingga 12. Minggu lepas kita buat mana? Sampai soalan? Minggu lepas sampai soalan 10 kan? 9, betul, 9. Okey, alright. Okey. Kita buat soalan hari ni, kita nak buat soalan nombor 10. 10, 10, 11, 12. Sekejap. Okey, 10, 11, 12 kita tengok dia berkisarkan cerita pasal apa, ambilan dan membawa masuk. Okey, lepas tu cikgu ada selit-selitkan jugalah soalan peruntukan hutang ragu sekali lagi. Okey pelajar, sekali lalu. Pelajar, sebelum kita buat ambilan maklumat tambahan, kita labelkan sekali lalu pelajar. Labelkan sekali lalu. Sama ada pelajar nak labelkan perdagangan. Kita nak label sebagai apa perdagangan? Perdagangan label sebagai apa? P. Jangan lupa untung rugi. U. UR pun boleh, U pun boleh. Okay, dan juga PKK. Biasa kita label apa? PK. PK pun boleh, cukup lah. Tak payah panjang-panjang setakat ada label je. Okey, jadi pelajar cuma kena disiplin dia perdagangan, pelajar tahulah apa keyword bagi jualan keyword dia pelajar senang je. Jual beli Audi. Tu je. Pelajar jual dah tentu dengan pulangan jualan. Belian mesti dengan pulangan belian, betul? Lepas tu Audi. Audi apa? Angkutan masuk, upah, duty, insurans atas belian. Jadi pelajar kena tahu. Jual beli Audi. Alright. Boleh tak? Boleh ingat tak? Itu perdagangan. Cuma sebelum belian tu ada apa? Inventory awal. Okey, jadi pelajar sebenarnya kita cerita benda yang sama je, pusing-pusing je. Yang cikgu nak fokus ialah kepada maklumat tambahan. Okey, jadi pelajar kita teruskan belajar sekali lalu kita label Pelajar boleh nampak tak skrin cikgu ni? Kecil ke apa? Jelas? Boleh Okey, jelas. Okey, kita labelkan sekali lalu. Okey, respon. Buka mic, tolong respon satu-satu kita buat. Okey, yang pertama, modal. Masuk mana modal? Label sebagai PU atau PK? PK. Okey, PK kena labelkan. PK ada ABS, AS, LBS, LS, equity pemilik. Masuk mana? Modal? Equity. Yes, equity pemilik. Okey. Inventory 1 Julai. Masuk mana? Inventory 1 Julai. Bukan inventory akhir, inventory awal. Perdagangan. Betul, perdagangan. Premis. ABS. Okey, perabot. ABS. Sewa premis. Sewa ke premis? Sewa. Betul kan? Sewa premis ialah sewa. Macam juga faedah pinjaman. Itu adalah faedah. Kalau pinjaman. Faedah pinjaman, faedah. Faedah dibayar atau faedah diberi. Pelajar kena atas itu. Okey, sewa premis. Sewa premis adalah debit. Kalau debit, sewa adalah belanja U. U debit mesti belanja. Jadi kena hati. Belian dan jualan. P. Okey, mana belian, mana jualan? Debit ialah belian, kredit ialah jualan. Tak apa, kita buat berulang-ulang supaya lepas ni dah jadi masak dah benda ni. Okey, akaun belum terima, akaun membayar. PK dekat mana? Oh, cikgu tak tulis PK kat sini. Lepas tu cikgu tulis PK kat sini. Okey, tapi tak kisahlah. Lepas ni awak dah mahir, PK awak tak payah tulis. Awak terus tulis rumah dia. Dekat mana rumah dia? ABS, AS, LS lagi senang. Okey, pulangan. Okey, jadi ini PK. PK yang lupa, ini dekat AS. ABB dekat mana? LS. Jadi dah tahu ini ABB. Kredit ialah ABB. Kena kasih. Pulangan dekat mana? P perdagangan. 587 pulangan apa? Repeat balik. Pulangan jualan. Sebab dia kontra. Dengan apa? Kontra dengan jualan. Jadi dia terbalik. Jadi kena tadi. Dia terbalik. Jualan dengan pulangan belian.
Jualan dengan pulangan jualan terbalik. Belian dengan pulangan belian terbalik. Jadi kena hati. Gaji. You. You debit belanja. Senang. Ambilan. PK. Okey, PK kat mana? Equity pemilik. Tapi dia bukan equity pemilik. Dia adalah kontra. Kontra bertanda apa? Negatif. Jangan lupa. Boleh dia akan kurangkan apa? Dia akan kurangkan modal. Dia adalah kontra dengan modal. Jangan lupa. Okey, sama juga dengan pulangan. Pulangan dua-dua ni akan letak apa nanti pulangan? Pulangan ni negatif. Sebab apa? Sebab dia adalah kontra dengan belian dan jualan. Jadi kena hati. Okey, bank. Kredit. Bank ni kredit. PK betul? Dekat mana? AS ke LS? LS. LS. Bank overdraft. Ini adalah bank overdraft. Jangan lupa. Hutang lapuk. Hutang lapuk you. Hutang lapuk you. Debit mesti belanja. Okey, commission. You. Okey, kredit automatik dinamakan sebagai commission diterima. Commission diterima. Jadi kena hati-hati. Faedah. Faedah. You. Faedah you. Debit adalah belanja. Faedah kalau debit dipanggil faedah apa? Dibayar. Jangan lupa dibayar. Angkutan masuk. P. Okey, P. Pinjaman. PK. Dekat mana? PK. Liability bukan semasa. Jangan lupa. Okey, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni ialah untuk PK. Untuk PK. Dia adalah kontra. Tapi kita tak gunakan, kalau maklumat tambahan ada yang baru, kita akan gunakan yang baru nanti. Berapa nilai? Nanti kita akan cari. Alright, susut nilai terkumpul. Sama juga dekat mana? PK. Dekat mana PK? Tadi PHR dekat AS. Ini dekat ABS. Tapi dia bertanda apa? Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia kontra. Ada 5 item kontra. Jangan lupa. Okey, kadar bayaran. Masuk mana kadar bayaran? You. Belanja. Debit mesti belanja. Nak tulis kadar bayaran dibayar tak? Nak tulis tak? Tak bayar. Sebab apa? Kadar bayaran tak ada dekat belanja. Dia tak ada dua-dua tempat. Bukan, dia memang ada dekat belanja je. Dekat hasil tak ada. Jadi sebab tu tak payah tulis dibayar. Tak payah tulis diterima. Okey? Sama juga insurans. Insurans kat mana? You. Insurans tak ada dekat hasil. Jadi pelajar tulis insurans je cukup. You. Kalau insurans atas belian, dia adalah P. Jadi kena hati-hati. Okey, selesai. Jadi pelajar habis. Pelajar, ini pelajar kita akan terus buat satu persatu. Boleh tak kita terus buat? Kita terus buat tak ada ni, tak ada, kita tak payah contoh-contoh soalan. Cikgu nak latih awak, memang kita terus buat. Right? Okey, jadi pelajar keluarkan soalan. Kertas jawapan. Pelajar keluarkan kertas jawapan. Kita akan buat terus. Mana kertas jawapan kita? Sekejap kita dah buat. Okey, sampai 9. Hari ni kita nak buat soalan nombor 10. Okey, alright. Besar sikit. Okey, kita tuliskan soalan nombor 10 terus jawab Soalan nombor 10 buat satu-satu. Setiap maklumat taman merekod berapa kali belajar? 2 kali. Jadi kena ingat semua maklumat taman rekod 2 kali. Perniagaan Messi. Okay, bila akaun kita tutup pada 30 Jun 2020. Okey, alright. Jadi kita akan buat satu persatu. Okey, jadi pelajar semua maklumat taman mesti rekod 2 kali. Jadi kita akan buat satu persatu. Okey pelajar, kali ni yang dah belajar cikgu nak pelajar respon. Yang belum belajar cikgu akan respon. Okey, yang pertama. Okey, jadi kalau ada maklumat taman ni cikgu pakai rekod 2 kali, cikgu pakai pen warna lain nanti pelajar akan nampak perubahan dia. Okay, yang pertama, inventory pada 30 Jun 2020 bernilai 12,000. Pelajar nak ambil mana? Masuk mana? 2 kali rekod. Siapa yang tak boleh hafal, pelajar boleh tengok formula 2 kali rekod. Dekat mana nak rekod? Cari lalu. Dan PK. Yes, ini akan masuk dalam perdagangan dan juga PK. Jangan lupa perdagangan dekat mana? Dekat kos jualan. Jumpa inventory akhir. Mana inventory akhir? Okey, cari inventory akhir.
Okay, ada dekat sini. Kotak nombor 2. Berapa ribu? 12,000. Okay, 12,000. Okay, sekali rekod. Kali yang kedua. Pelajar cikgu nak pusingkan ni lah. Ni letak sini lah. Kalau tak dia kena kepala cikgu. Ya, cikgu letak sini. Okay, boleh nampak tak? Boleh? Okay, kali kedua nak letak mana? Kali kedua adalah dekat AS. Dekat AS. Okay, dekat AS. Okay, dekat AS. Dekat mana kalau nombor apa? Terus rekod 2 kali. Terus dekat AS, berapa nilai dia? 12,000. Okay, selesai. 12,000. Okay, habis maklumat tambahan dia. Dapat berapa markah? 2 markah. Setiap maklumat tambahan yang dapat markah. Jadi kena hati-hati. Okay, nombor 2. Minggu lepas kita dah belajar. Minggu lepas dah belajar. Seperti saya nyatakan form 4, pelajar form 4. Pelajar form 4 ni susah nak belajar tau belajar. Sebab apa? Belajar dia berturut-turut. Sebab tu belajar kena ada disiplin, belajar kena ikut. Siapa yang tak follow kelas online, kejap follow, kejap tak follow. Belajar tak follow je, belajar terus tengok recording. Kenapa buat macam ni, buat macam ni dan sebagainya. Mesti follow. Kalau tak susah. Okay. Berikutnya, hutang lapuk. Okay, pelajar. Tengok hutang lapuk. Apa kesan hutang lapuk? Pelajar. Sekali lalu tengok nota. Apa kesan hutang lapuk? Hutang lapuk mesti rekod 2 kali. Apa kesan? Tolong cikgu. Respon tengok-tengok nota. Faham-fahamkan minggu lepas dah belajar. Apa? ABT berkurang. Okey, ABT tu yang kedua. Okey, ABT tu yang kedua. Sebab ABT ni masuk dalam PKK. ABT akan berkurang, betul. Lagi satu. Sebelum tu, dalam perdagangan untung rugi. Hasil. Hutang lapuk bukan hasil. Hutang lapuk tu sendiri. Hutang lapuk bertambah ke berkurang? Tengok nota. Bertambah. Tahu jumpa tak hutang lapuk dekat mana nota dekat hutang lapuk? Cikgu sebut nota. Mana nota ni cikgu? Itu mesti pelajar tak datang lepas tu, tak tengok online ni dia pelajar, ni nota dia. Pelajar kita ada nota ni kan, ingat nota ni. Pelajar tengok hutang lapuk nombor apa? Hutang lapuk nombor 8. Apa kesan hutang lapuk? Hutang lapuk akan bertambah. Satu lagi apa kesan dia? ABT akan berkurang. Boleh Okey, jadi hutang lapuk bertambah, ABT berkurang. Okey, sekarang kita buat. Okey, alright. Mana kita jawapan kita? Cikgu buat ni untuk yang ni cikgu tak nak buat laju sangat, cikgu nak kasih betul-betul faham. Okay, bermula hutang lapuk itu adalah belanja. Lepas tu CP account kena tahu dulu. Tak tahu CP account tu susah, sangat susah. Okey, cikgu terus masukkan. Hutang lapuk adalah dalam belanja. Hutang lapuk. Okey, mula nak terus ke hutang lapuk yang baru? Tak boleh. Kena tengok hutang lapuk yang lama dulu. Ada tak hutang lapuk yang lama? Ada tak? Okey, yang ini cikgu highlightkan dulu. Nanti lepas ni kena padam balik sebab soalan berikutnya cikgu nak guna lagi. Mana hutang lapuk? Cari hutang lapuk. Ada tak hutang lapuk sini? Ada. Hutang yang lapuk yang lama berapa? 380. Kalau ada yang lama, pelajar mesti gunakan lama dulu. 380. Tadi apa kesan dia? Hutang lapuk bertambah. Berapa bertambah? Tengok balik. Hutang lapuk berapa nilai? 500. Okey, 500. Jadi berapa nilai hutang lapuk yang baru sekarang? 880. Jadi pelajar customer kita tak dapat bayar. Jadi hutang tu kita kena tanggung. Sebab tu hutang yang kita kena tanggung tu pelajar dia masuk dalam belanja. Sebab apa? Dia akan merugikan kita. Right? Okey, berikutnya. Kali yang kedua. Pelajar tak tanya, tak faham terus tanya. Tak faham terus tanya. Jangan ni. Okay, jangan ada pelajar tanya saya lagi dah. Tak jumpa kelas ke ni? Salmi. Okay, sekejap. Salmi nantilah kontak saya lepas ni lah, lepas kelas. Salmi ada kat sini tak Salmi? Salmi ada sini tak? Ada tak Salmi? Salmi ada tak? Tak ada. Tak ada. Salmi tak ada. Dia mesej saya, dia tak masuk kelas ni. Alright. Okay, jadi pelajar kita tengok ni. Okay, hutang lapuk bertambah. Satu lagi apa kesan dia? ABT. ABT dekat mana? ABT dekat AS. ABT dekat AS. Okay, cari AS. Mana AS? Dekat asset semasa. Okay, ABT. Sama juga. Tak boleh terus tulis nilai 500, tak boleh. ABT cari dulu dalam imbangan duga. Ada tak
Akaun belum terima, ada tak? Ada tak? Cari ada. Akaun belum terima ada. Berapa ribu akaun belum terima? 14,400. Jumpa tak? Okay, jadi kita buat dulu. 14,400. Okay, sekarang bertambah ke berkurang ABT tadi? Berkurang. Kenapa? Sebab hutang lapuk, sebab customer kita dah meninggal dunia, hilang pekerjaan dan sebagainya. Okey, dia akaun belum terima kita berapa dalam imbangan juga? Dalam maklumat teman, 500. Yang tak boleh bayar ialah 500 dan berkurang. Okay, jadi berapa nilai ABT kita yang baru? Tolong cikgu. Berapa dapat? 13,900. Okey, 13,900. Okey, selesai. Jadi dua maklumat tambahan nombor 2 ni kita dah habis, dia dah rekod 2 kali. Dah ada rekod 2 kali, 2 lagi markah. Tadi 2 maklumat taman dapat 4 markah. 4 markah buat satu per satu. Okey, selesai. Okey, habis. Yang ketiga. Okey, apa dia sebut yang ketiga? Peruntukan hutang ragu atas ABT bersih. Okey, pelajar. Sebut je peruntukan hutang ragu. Pelajar boleh cari ruang kat mana-mana. Cikgu contoh kat sini lah. Cikgu biasa buat apa? Macam mana cikgu ajar minggu lepas? Cikgu buat apa? Cikgu buat garisan. Ingat lagi tak cikgu buat garisan? Peruntukan hutang ragu. Boleh? Peruntukan hutang ragu nanti refer sini. Okey, apa dia kesan kat depan dia? Sebelum anak panah ni apa nak tulis dia? Imbangan duga. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat Okey, imbangan duga. Yang ujung ni apa? Ujung ni? ABT kali 100. Okey, peratus. ABT kali peratus. Bagus. Okey, perbezaan imbangan duga dengan ABT ni akan dapat apa? Pertambahan atau pengurangan. Betul? Okey, pelajar. Cikgu ulang balik. Okey, ID ni merujuk pada apa ID ni? ID ni adalah BHR yang lama. BHR tahun lepas. Berapa ramai customer yang tak boleh bayar. Betul? Peruntukan taragu kita nak anggarkan. Anggaran berapa ramai customer tak boleh bayar. Okey, jadi dalam imbangan juga ini yang last year, yang lama punya, yang lama. Okey, yang lama. Yang baru berapa? Yang baru kita baru nak kira hari ni. ABT kali peratus. Sebab tahun ni dijangkakan berapa peratus tak boleh bayar? 10% tak boleh bayar. Alright, daripada jumlah customer kita. Okey, sekarang kita ukur. Cikgu pakai pen lain sikit lah. Nanti tak ganggu sangat. Cikgu pakai pen lain, pakai pen warna merah. Okey, dalam imbangan juga cari peruntukan hutang ragu. Mana peruntukan hutang ragu? Ada tak? Ada. Berapa peruntukan hutang ragu? 600. Jumpa tak? 600. 600 ni apa maksudnya? Ini adalah peruntukan hutang ragu yang lama. Yang lama. Yang lama. Okay, yang lama tahun lepas yang tak boleh bayar ialah RM600. RM600. Kalau besarnya. Cuba kecilkan sikit. Okay, RM600. Okay, pelajar. Sekarang yang baru ABT kali peratus. Berapa nilai ABT? ABT kita bukan lagi 14,400. Bukan. Kita ambil ABT yang terbaru. Berapa ABT yang terbaru? Dalam yang kita kira tadi, 13,900. Jumpa tak? 13,900. Jadi 13,900 kali dengan berapa peratus tadi dia kata? 10%. 10%. Okey, kali 10%. Berapa pelajar dapat? 1,390. Ini adalah apa? Ini adalah akan dimasukkan dalam AS. Akan dapat dimasukkan dalam AS. Okey, 600 pergi 1,390. Jadi pelajar, customer jadi masuk garisan ni yang dalam imbangan juga itu yang lama. Customer yang lama tak boleh bayar sebanyak RM600 tak boleh bayar. Okay, tahun ini kita kira akan jadi bertambah lagi iaitu 1,390. Betul pelajar? Daripada 600 akan bertambah lagi 1,390. Okey. Jadi berapa nilai bertambah? 600 pergi 1,390. 790. Jadi untung ke rugi kita sebenarnya? Customer yang tak boleh bayar tu bertambah. Rugi. Betul pelajar? Rugi. Sebab tu pertambahan akan masuk mana? Belanja. Itu maksudnya. Kalau berkurang, customer kurang. Contoh hutang lama 600 yang tak boleh bayar. Tahun ni yang tak boleh bayar RM100 je. Jadi berkurang. Daripada 600 telah berkurang or customer tak boleh bayar sebanyak RM500. Jadi RM500 akan masuk dalam hasil. Macam tu Itu contoh dia. Okey, sekarang pelajar nak rekod. Mana nak rekod? Pelajar yang ini pertama sekali ni kita buat ni, kita juga buat perlahan sikit sebagai penerangan. Okey, jadi pelajar rekod 2 kali. Jadi perbezaan kita akan masuk dalam belanja atau hasil. Kat sini dia jelas, kat sini ialah pertambahan jadi masuk belanja. Pelajar jangan ingat tau. Pelajar jangan ingat simbol kat sini pula. Hasil tambah belanja tolak, itu lain.
Ini yang dalam garisan ni yang cikgu tambah belanja tolak hasil itu ialah singkatan daripada perkataan. Perkataan apa? Belanja, pertambahan dan juga pengurangan PHR. Itu singkatan. Jadi pelajar, cikgu tulis positif. Positif ni apa singkatan bagi apa? Pertambahan. Jadi pelajar tulis sini, pertambahan. Pertambahan apa? Peruntukan hutang lagu. Okey, panjang sikit. Nak buat 2 baris pun boleh. Tulisan awak besar buat 2 baris. Berapa nilai dia? 790. Okey, settle. Kita dah habis rekod yang ni. Okey, dah habis. Kali kedua, nak rekod mana? Yang ni AS. AS. Okey, terus masuk dalam AS. Okey, siap tak ni? Dalam belanja dah siap? Pelajar? Dah? Okey, kalau cikgu laju sangat beritahu Cikgu laju. Okey, alright. Tak apa, cikgu tunggu. Okey, habis. Lepas tu dalam assets masa, tolak peruntukan hutang ragu. Okey, berapa nilai tu? Kenapa peruntukan hutang ragu tolak? Pelajar, cikgu nak repeat balik. Kenapa peruntukan hutang ragu dalam AS dia tolak? Dia kontra dengan ABT. Yes, bagus. Tepat. Jawapan sangat tepat. Bagus. Tahniah. Jadi peruntukan hutang ragu yang baru, kita akan ambil yang ujung. Yang formula. Apa dia? ABT kali peratus. 13,900 kali dengan 10%. Okey, berapa dapat? 1390. Okey, tolakkan. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa pelajar dapat? Satu, dua, lima, 510. Okey, selesai. Okey, ada siapa nak tanya? Nak tanya boleh tanya. Siapa yang nak tanya boleh tanya. Ada nak tanya apa-apa? Boleh ikut tak? 1, 2, 3 ni boleh ikut tak? Boleh. Boleh sebenarnya 1 dan 2 dan 3 ni kita bukan perkara baru. Ini kita dah buat minggu lepas. Okey, yang barunya yang kita nak buat sekarang ni. Nombor 4, 5 dan 6. Boleh 4, 5 dan 6. Okey pelajar. Kembali. Kembali semula kepada pelajar dah belajar jurnal am, pelajar dah belajar persamaan, perakaunan. Sekarang nak apply soalan-soalan ni masuk dalam penyata kewangan. Okey, yang keempat. Kita tengok yang keempat. Apa yang keempat sebut? Ambilan barang sebanyak 300 untuk kegunaan anak. Okey pelajar. Apa keyword kat sini pelajar? 2 butiran. Mesti ada 2 butiran. Kita nak rekod 2 kali. Apa butiran dia pelajar? Ambilan. Kenapa ambilan? Macam mana awak tahu ambilan? Sebab ada perkataan perkataan apa? Ambilan. Anak ke ambilan? Ambilan dan juga anak. Jadi kena hati. Okey pelajar Ambilan bukan ambilan. Jadi kena hati. Ambilan bukan keyword. Pelajar Okey, yang disebabkan ambilan adalah apa? Yang disebabkan ambilan adalah untuk kegunaan anak. Untuk kegunaan anak. Kegunaan anak itu barulah ambilan. Kegunaan anak itu baru ambilan. Boleh Ini baru dinamakan sebagai apa? Ambilan. Boleh belajar? Kegunaan sendiri, kegunaan peribadi, kegunaan anak, kegunaan isteri, kegunaan atuk, nenek, itu semua ialah apa? Ambilan. Itu dipanggil sebagai ambilan. Alright, boleh belajar? Kenapa cikgu kalau ambilan tak boleh guna ambilan? Kalau dia kata ambil untuk derma, itu adalah derma. Ambil untuk promosi, itu bukan ambilan, itu adalah promosi. Ambil untuk iklan, itu bukannya ambilan, itu adalah apa? Iklan. Jadi kena hati. Ambil untuk kegunaan anak, baru ambilan. Ambil untuk kegunaan peribadi, itu ambilan. Okey, jelas? Clear? Boleh? Jelas. Okey. Jadi apa kesan dia? Ambilan mesti bertambah. Ambilan tak boleh berkurang. Ambilan mesti bertambah. Sebab apa tambah? Sebab kita dah ambil pelajar. Contohlah, tahun lepas kita dah ambil RM1,000. Dah ambil RM1,000. Tahun ni ambil lagi. Nilai dia RM300. Jadi ambilan kita bertambah ke berkurang? Bertambah. Dah tentu bertambah. Ada tak kita ambil pulang balik ambilan? Ada tak nama butiran pulangan ambilan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Ambilan tak ada pulang-pulang. Ambil. Boleh Okey. Kedua. Okey, ambilan dah tahu. Ambil apa? Itu je isu dia. Ambil apa? Ambil apa? Cuba pelajar tengok kat sini. Apa yang dia ambil? Barang. Okey, barang ialah apa barang? Barang ialah apa? Tadi saya sebut, pelajar ada sebut tadi. Apa dia? Inventory. Inventory.
Bagus. Inventory. Pelajar. Barang inventory salah. Salah. Tulis macam cikgu. Tulis inventory, lepas tu salah. Ramai pelajar jawab. Form 4, peringkat form 4 lah. Sebab baru-baru belajar. Betul pelajar? Okey. Barang ni, kalau inventory ni hanya digunakan dalam topik persamaan perekonomian je. Topik 2 yang kita buat kotak-kotak. Kotak. Mengambil barang, barang akan berkurang. Inventory akan berkurang. Pelajar, tapi topik lain, selain daripada modul 2, barang itu adalah belian. Barang itu ialah apa? Barang itu ialah apa? Belian. Okey, belian Okey, jadi buat note sikit buat note sikit. Buat kat atas pun tak apa. Okey, ingat barang itu adalah inventory. Betul, barang itu memang inventory tapi tak boleh tulis inventory. Tak boleh. Jadi tulis apa? Belian. Butiran dia apa? Belian. Belian yang betul. Kesan dia mesti dekat belian. Alright? Okey. Okey, boleh? Okey, jadi kita beli. Okey, sekarang belajar. Bila dah ambil barang? Barang bertambah ke barang berkurang dekat kedai kita? Dah ambil, bawa balik rumah. Berkurang. Jadi belian akan berkurang. Belian akan berkurang. Okey, dekat mana macam mana nak ingat? Sebenarnya nota cikgu dah sediakan. Nota dah ada dekat nota. Dekat mana cerita pasal ambilan? Dekat ambilan jumpa tak? Nota ambilan. Ada. Kalau pelajar tengok nota yang ke-6. Cikgu dah sediakan dah. Kan kita dah belajar 1 hingga 5 dah habis. Okay, kita belajar nombor 6. Pelajar ni yang cikgu cerita tadi. Ambilan ni kalau dia kata untuk keluarga, untuk peribadi, betul baru ambilan akan bertambah. Pelajar, kalau dia kata ambil untuk derma, untuk promosi, untuk iklan, dia bukan ambilan. Dia adalah apa? Ambil untuk derma. Ambil untuk promosi. Ambil untuk iklan akan bertambah. Derma, promosi dan iklan adalah grup yang sama dalam belanja. Dalam perdagangan dan untung rugi, dia adalah belanja. Boleh? Okey. Itu jadi tahu. Kalau dia ambil barang. Kalau dia kata ambil barang untuk kegunaan peribadi. Ambilan mesti bertambah. Kalau ambil barang, barang adalah belian. Barang adalah apa? Barang adalah belian. Kalau dia kata ambil kenderaan untuk kegunaan peribadi. Okey. Kegunaan peribadi itu ialah ambilan. Kenderaan itu adalah apa? Kenderaan itu adalah aset. Jadi aset akan berkurang. Jadi kena hati. Alright? Ya, jadi pelajar kena hati kat situ. Okey, yang kedua. Derma. Derma promosi atau iklan. Okey. Derma mendermakan komputer kepada rumah anak yatim. Jadi derma akan bertambah. Belanja akan bertambah. Satu lagi apa? Komputer ialah apa? Komputer itu ialah aset. Jadi komputer ialah apa? Aset bukan semasa alatan pejabat. Jadi yang akan berkurang. Kalau promosi, takkanlah nak promosi aset pula. Kita promosi untuk barang niaga kita. Jadi kalau promosi mengambil barang untuk promosi akan bertambah. Barang ialah apa? Belian akan berkurang. Barang niaga akan berkurang. Boleh? Tu jadi kena hati. Kena hati. Jadi kesan kat sini dah tahu. Dua, apa dia? Ambilan akan bertambah, belian akan berkurang. Saja kenapa belian? Respon sikit, kenapa cikgu guna belian? Fahamkan balik, cikgu nak faham balik kenapa cikgu guna belian? Sebab barang. Barang mesti belian. Boleh Okey, jadi belian kita, berapa nilai belian kita? Cuba tengok kat atas. Ada tak belian? Okey, mana belian? Belian ada. Belian ada. Berapa nilai belian? 136 467. Jadi pelajar belian kita ada dalam perdagangan, tuliskan dulu belian yang lama. Berapa nilai dia? 136 467. Tolak berapa ambilan kita? Ambilan kita berapa? 300. Tolak 300. Okay, berapa pelajar dapat? Belian. Tolong cikgu. 136 167. 136 167. Okey, selesai. Right? 136 167. Okey, itu baru pertama kali rekod. Kedua, nak rekod kat mana? Ambilan. Ambilan akan jadi apa tadi? Bertambah ke berkurang? Bertambah. Okey, cari ambilan. Mana ambilan? Ada tak ambilan? Ada. Mana ambilan? Ni. Di tengah-tengah ni. Nampak tak ambilan? Ambilan, berapa nilai dia? 1,500. Jadi ambilan adalah equity milik. Kita masukkan dalam equity milik. Ambilan. Asalnya 1,500. Okey, nak tambah ke nak tolak tadi? Sebelum ni kita dah ambil 1,500. Sekarang kita ambil lagi. Ambil lagi berapa? Bernilai, kita ambil nilai dia bernilai 300. Jadi tambah 300. Okey, berapa nilai ambilan sekarang?
1,800. 1,800 akan tolak. Kenapa? Sebab ambilan itu kontrak. Sebab tu dia kena tolak. Okey? Okey, boleh ni? Boleh. Boleh satu-satulah ni dah kira tahap yang nak ke arah kebat nak ke arah kebat dia pelbagai. Ada 10 maklumat tambahan. Biasa macam ni, kena hati. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5, pemilik membawa masuk perabot 500 ke dalam perniagaan. Okey, pelajar dah belajar topik persamaan perekonomian. Apa keyword dia kat sini? Apa keyword dia kalau pelajar jumpa? Membawa masuk. Yes, bagus. Membawa masuk. Apa itu membawa masuk? Modal. Yes, modal. Bagus. Modal akan bertambah. Membawa masuk je, modal mesti bertambah. Okay, ada tak dekat nota cikgu? Cuba tengok nota cikgu ada tak? Membawa masuk, ada tak? Ada tak? Nota nombor apa? 7. Nota nombor 7. Apa kesan membawa masuk? Membawa masuk modal mesti bertambah. Okey, bawa masuk apa? Kalau membawa masuk kenderaan aset akan bertambah. Membawa masuk perabot akan bertambah. Membawa masuk alatan pejabat bertambah. Membawa masuk tunai akan bertambah. Boleh belajar. Jadi kena hati-hati. Boleh Jadi nombor 7 apa kesan dia? Modal bertambah, aset akan bertambah. Okey, selesai. Jadi pelajar, okey, faham tak ni? Faham? Faham tanya? Faham. Boleh Okey, jadi pelajar kita terus memasuk. Membawa masuk apa? Keduanya apa? Dia nak kata perabot. Jadi perabot akan bertambah. Modal akan bertambah, perabot pun akan bertambah. Okey, jadi dua-dua dekat dekat PKK kita akan buat dulu modal dulu lah, kita akan buat modal. Okey, berapa modal sebelum ni? Cari modal. Modal ada kat atas. Atas sekali modal. Modal awalnya berapa ribu? 65,000. Jadi pelajar terus masuk kat sini. Modal awal asalnya ialah 65,000. RM65,000. Okey, sekarang modal tadi bertambah ke berkurang? Modal membawa masuk, modal mesti bertambah. Okey, berapa nilai modal? Okey, berapa nilai modal? Tengok jap modal 65,000 campur dengan berapa membawa masuk tadi? 500. Okey, berapa nilai modal sekarang? 65,500. Faham tak? Boleh? Ini yang pertama. Modal akan bertambah. Modal pertama. Yang kedua, apa dia? Yang kedua. Perabot akan bertambah. Perabot ialah apa? Aset bukan semasa. Tulis sini. Perabot. Okey, berapa nilai perabot sebelum? Cari perabot kat atas. Ada tak perabot? Perabot ada. Perabot ini dia. Perabot. Cikgu highlightkan dia. Awak tak highlight. Nanti awak nak guna soalan lain. Awak keliru nanti. Okey, perabot 25,000. Jadi perabot kat sini cikgu letak asalnya 25,000. Okey, sekarang bila bawa masuk perabot akan bertambah. Berapa bawa masuk tadi? 500. Jadi berapa nilai perabot sekarang? Kos dia? 25,500. Itu jawapan. Okey, boleh tak? Boleh? Okey, boleh Okey, selesai. Jadi pelajar dia recam lah pelajar. Soalan-soalan macam ni dia recam. Jadi pelajar kena hati. Ini semua soalan-soalan direct ni saya bagi. Belum lagi yang payah-payah. Okey. Alright, ini semua dah ada dalam nota. Nombor 1 hingga nombor 5 semua ada dalam nota. Okey pelajar. Yang last sekali. Gaji se-200 tersalah rekod dalam kadar bayaran. Okey pelajar, ini dinamakan sebagai kesilapan. Kesilapan catatan. Jadi pelajar, kesilapan catatan ada juga dekat nota saya, tapi saya buat nota umum saja. Kesilapan ni pelajar, apa yang cikgu tulis kat sini? Kesilapan nombor last sekali kesilapan. Apa cikgu tulis tu? Okey, pelbagai akaun boleh terlibat. Pelarasan kadang-kala hanya berlaku dalam PP atau PKK sahaja. Maksudnya kadang-kadang dua-dua tu boleh rekod dekat PP. Mungkin apa? Contoh, gaji tersalah rekod dalam insurans. Jadi kena betulkan lah. Gaji dengan insurans akaun dua-dua gaji tadi, gaji dan insurans kena betulkan. Kadang-kadang dua-dua tu berlaku dekat PKK. Contohlah, akaun akaun tunai terrekod dalam akaun bank. Contoh macam tu, dua-dua. Jadi tunai dan bank akan direkodkan, betulkan semua. Okey. Jadi pelajar contoh sama juga. Jadi pelajar kalau tengok contoh yang last kali kita ni, okay, pelajar apa dua akaun dekat sini? Kita nak rekod dua kali ni. Apa catatan dua akaun kat sini? Gaji, satu lagi? Dengan kadar bayaran. Yes, gaji dan juga kadar bayaran. Okey, tengok betul-betul. Okey, gaji 200 tersalah rekod dalam kadar bayaran.
Jadi yang mana yang betul? Nak masuk gaji ke nak masuk kadar bayaran sebenarnya? Kalau baca ayat ni betul-betul. Gaji 200 tersalah rekod dalam kadar bayaran. Mana yang betul? Sepatutnya nak masuk mana? Gaji. Okey, sepatutnya mana masuk dalam gaji, jadi gaji akan bertambah. Sekarang dah tersalah masuk ke mana? Kadar bayaran. Kadar bayaran. Jadi kadar bayaran kena tolak. Boleh? Kadar bayaran kena tolak. Okey, jadi gaji. Kita tengok gaji. Dua-dua ini dua-dua belanja. Dua-dua belanja. Jadi pelajar, dua-dua belanja kita tengok gaji dan juga kadar bayaran. Ada tak gaji dan kadar bayaran? Okey, cuba tengok ke atas. Gaji. Ada gaji. Okey, cikgu tandakan sikit. Gaji. Okey, gaji 14,400. Jadi kita tulis sini. Gaji. 14,400. Okey, sekarang gaji nak tambah berapa tadi? 200. 200. Jadi tambah 200. Berapa nilai dia? 14,600. Betul? Okey, satu lagi. Apa lagi? Kadar kedua. Kadar bayaran. Okey, berapa kadar bayaran? Cuba tengok ke atas. Kadar bayaran. Mana kadar bayaran? Bawah sekali kadar bayaran. Jumpa tak kadar bayaran? 748. Gaji 200 sepatutnya masuk dalam gaji tapi dah tersalah masuk kadar bayaran. Jadi apa kadar bayaran nak buat? 748. Tolak. Tolak berapa? 200. Jadi, berapa nilai kadar bayaran sekarang? 548. 548. Okey. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh pelan-pelan dalam belajar pelan-pelan betul buat betul satu-satu. InsyaAllah nanti insyaAllah boleh. Okey, alright. Jadi pelajar, okey, yang ini soalan nombor 10 ni, kita lengkapkan dulu. Lepas ni baru kita akan buat tengok 11, 12 dah berikut. Boleh? Boleh tak kita lengkapkan dulu? Sebab lepas ni kita nak tengok-tengok yang kuning-kuning ni semua tak nak ni, nanti dia ganggu pula. Okey, jadi kita belajar kita buat daripada atas. Okey, yang pertama, modal dah rekod. Macam biasa pelajar-pelajar yang mungkin baru ikuti kelas cikgu ni mungkin tak tahu cara cikgu ni. Cikgu rekod 2 kali Jadi pelajar yang cikgu dah rekod dalam imbangan juga jangan rekod lagi. Jangan rekod sekali saja. Maklumat tambahan yang rekod dua kali. Jadi apa nak buat? Kita akan cek daripada sini apa yang kita dah rekod, kita tak rekod lagi. Yang belum rekod katakan rekod sekali je. Nak cek daripada mana? Daripada atas sampai ke bawah. Senang. Jadi kita dah label, kita terus masuk. Yang pertama. Apa dia yang nak masuk ni? Modal dah. Yang kedua, inventory awal. Okey, masukkan inventory awal. Cikgu masuk pakai pen biru lah. Senang. Yang pen biru ni tak ada apa-apa pelarasan. Inventory awal perdagangan. 6363. Okey, selesai. Okey, kedua, apa dia? Premis. Premis adalah PKK. Premis. PKK. Okey, macam pelajar senang sikit lah. Macam cikgu nak kena ni sikit. Premis. Okey, berapa nilai premis cikgu? 80,000. Okey, 80. Okey, selesai. Okey, yang ketiga apa berikutnya? Perabot dah rekod. Sewa premis. Sewa premis adalah U. U adalah untung rugi. Debit. Debit adalah belanja. Tulis sini. Sewa premis. Cikgu buat pelan-pelan je ikut follow Tak dapat tanya jangan malu-malu. Tak dapat tanya cikgu kenapa macam ni, kenapa macam ni tanya. Okey, belian. Belian dah rekod dan jualan. Jualan belum. Jadi masukkan jualan. Jualan ada dekat atas. Jualan dekat atas. Atas sekali jualan. Letak kotak nombor 3. Berapa nilai jualan? 188 100. 188 100. Okey, selesai. Akaun belum terima? Dah. Akaun belum bayar? Belum. Akaun belum bayar ialah apa? Liability. Akaun belum bayar adalah liability. Pelajar siapa yang boleh buat pantas, terus buat pantas. Akaun belum bayar, cikgu dah tulis dah. Letak kotak pertama. Semua LS kotak pertama. Berapa ABB? 12,000. 12,000. Okey, 12,000. Okey, selesai. Pulangan. Patah balik. Pulangan ialah perdagangan. Pulangan adalah perdagangan. Okey, jadi perdagangan. Jadi pelajar pulangan. Pulangan 587 pulangan jualan. 587 sini. 587. Okey, cikgu buat kurungan sebab dia kontrak. Satu lagi, 658. 658 dekat bawah belian. Pulangan belian 658. Okey. Negatif. Selesai. Okey, gaji dah. Ambilan dah. Bank. Bank belum. Bank ni dekat mana? PK. PKK dekat mana? LS. Bank. Bank overdraft. Masukkan sini. Bank overdraft.
Okay, berapa nilai bank overdraft? 1,500. 1,500. Okay, tak apa. Okay, alright. Habis, selesai. Okay, berikutnya hutang lapuk dah. Okay, lepas tu dekat U. Apa dia U? U ialah commission diterima hasil. Commission diterima. Commission diterima. Berapa commission diterima? 700. Okay, kotak nombor 2. 700. Okay, lepas tu faedah di bawah. Dibayar. Debit. 235. Jadi dia belanja. Faedah dibayar. Berapa faedah dibayar? 235. Okay, 235. Okay, angkutan masuk. Angkutan masuk adalah Audi. Kat atas. Angkutan masuk ialah Audi. Bawah belian bersih. Angkutan masuk. B. Angkutan masuk. Berapa nilai angkutan masuk? Bernilai 278. Okay, alright. Pinjaman LBS. Pinjaman adalah LBS. PKK. Pinjaman adalah LBS. Kat sini pinjaman. Okay, berapa nilai pinjaman? Pinjaman adalah 15,000. Okay, 15,000. Okay, peruntukan hutang ragu. Dah, kita dah buat. Susut nilai terkumpul. Okay, soalan ni tak ada susut nilai. Jadi susut nilai kita tak payah kira. Jadi susut nilai terkumpul, masukkan terus perabot. Berapa nilai dia? 1,500. Susut nilai tahun ni dia tak sebut dalam maklumat taman, jadi tak ada. Jadi pelajar ingat tak susut nilai ni? Susut nilai ni apa konsep dia? Yang lama. Dekat mana yang lama? Dalam imbangan juga. Tambah yang baru. Yang baru ambil kat mana? Yang baru ambil dekat belanja. Kat belanja kita tak hitung. Tak kira. Tak ada. Tak ada hari ni. Tak ada maklumat taman tak sebut. Biasanya ada. Tapi jangan risau. Soalan ni dia nak fokus tempat lain. Okay, habis. Okay, berikutnya kadar bayaran dah. Last kali insurans. Insurans dia apa? Belanja. Insurans adalah belanja. Okay, berapa nilai insurans? 1,200. Okay, selesai. Okay, belajar. Dah siap belum? Dah siap belum? Kalau dah siap, sebut dah. 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 Yang lain dah. Ke masih buat lagi? Dah. Dah. Okay, alright. Okay, kalau dah siap, bantu cikgu untuk hitung dan imbangkan. Okay, kita buat yang pertama dulu. Okay, pelajar cuba tengok. Jualan, tolak pulangan jualan. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu hitung. 187513. 187 513. 513. 513. Ini adalah jualan bersih. Bagus. Okay, inventory awal. Belian, tolak pulangan belian. Belian, tolak pulangan belian. Berapa dapat belian bersih? 135509. 135,509. Betul tak? 135,509. Double confirm? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, jadi belian bersih tambah dengan angkutan masuk. Audi ada satu je. Okey, berapa dapat? Tambahkan dua-dua. Dapat kos belian. Tolong cikgu. 135787. 787. 135,787. Okey, dapat. Okey, sekarang nak buat apa? Okey, sekarang inventory awal. Inventory awal campur dengan belian, kos belian. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 142170. 142,170. Betul. 142,170. Okey, bagus. Tolak inventory akhir. Inventory akhir ni tolak. Okey, berapa dapat kos jualan? 130170. 130,170. Okey, dapat kos jualan. Ini dah nak buat apa? Nak tolak. Tolak. Dah dapat untung, tolak. Sebarang dijual tu dia dapat 142150. Oh, salah. Okey, double confirm? 150 juga. 150 Betul. 150. Jadi ini pun salah lah. 130, 150. Betul. 130, 150 Betul cikgu. Betul Okey, alright. Okay, sekarang tolakkan. Jualan bersih, tolak kos jualan. Berapa pelajar dapat?
Okey, tolakkan. Berapa dapat? Jualan bersih tolak kos jualan. 57363. 57363. 363. 57363. Okey, alright. Okey, betul Okey, jangan lupa tulis butiran. Apa butiran dia? Untung kasar. Untung kasar. Kadang-kadang pelajar suka sangat dapat jawapan. Okey, dapat jawapan. Lepas tu butiran tak tulis. Butiran tak tulis salah. Walaupun nombor awak tepat, butiran tak tulis salah. Jadi kena hati Okey, hasil ada satu je. Jadi terus hasil cikgu tambahkan dah terus letak ujung. Okey, terus letak ujung. Okey, apa nak buat sekarang? Kita tambahkan. Tambahkan. Okey, untuk kasar tambah dengan hasil. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. Berapa dapat? 58063. 58063. Betul? Double confirm? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, habis. Okey, tolak belanja. Okey, tolong cikgu tolak belanja berapa dapat? Okey, tambah semua belanja dulu. Tambahkan dulu. Belanja. Cikgu nak tambah. Ada berapa butiran ni? 21 21 353. Double confirm? 753. 753. 753. Okey, seorang double confirm? Betul cikgu. Betul. Betul. Okey, habis. Okey, sekarang nak buat apa? Tolak. Tolak belanja. Jangan lupa. Tolak belanja. Okey, tolak. Berapa dapat? Tolong cikgu. Yang ni cikgu besarkan lah. Besarkan sikit. Okey, berapa dapat? 36310. 36310. Betul? Betul. Okey, betul. Okey, jadi ini adalah apa? Untung bersih. Untung bersih. Okey, alright. Selesai untung bersih. Habis 36310. Jangan lupa, untung bersih ni kita akan pindah mana? Kita akan pindahkan dalam equity pemilik. Jangan lupa, ini kita akan pindahkan ke dalam equity pemilik. Jangan lupa. Akan jadi tambah. Tambah apa? Untung bersih. Apa untung bersih? 36310. Sebab tu kalau tak imbang, mungkin salah dekat perdagangan. Mungkin salah juga dekat PTP. Jadi kena hati. Okey, jadi perabot tolakkan pelajar 25,500 tolak 1,500. Berapa pelajar dapat? 24,000. 24,000. Okey, alright. Okey, premis tak ada susun nilai. Jadi tolakkan pelajar kena kekal dapat 80,000. Okey, pelajar jumlah dia. Berapa dapat jumlah? 104,000. 104,000. Okey, selesai. Okey, aset semasa. Ada dua je aset semasa. Okey, jumlahkan. Berapa dapat? Tolong cikgu jumlahkan. Berapa dapat? 1. Apa ni? 2. 24. 24510. 24510. Okey, selesai. Okey, liability semasa. Ada dua. Tambahkan dulu. Berapa ribu? 13,500. Okey, sekarang tolakkan. Okey, tolakkan. 24,510 tolak dengan 13,500. Berapa pelajar dapat? Tolakkan. 11010. Okey, ini dinamakan apa? Modal kerja. Modal kerja. Berapa nilai dia? 11,010. 11,010. Ini modal kerja. Jangan lupa. Okey, sekarang nak buat apa? Tambahkan. Tambahkan daripada atas. ABS tambah dengan modal kerja. Okey, tambahkan. Berapa pelajar dapat? Imbang. Tolong cikgu. 115010. 115010. Betul? Betul? Betul cikgu. Betul. Okey, betul. Okey, ini imbangan tak ada apa-apa butiran. Tak ada apa. Okey, kita semak balik. Equity pemilik. 65,000 campur dengan 36310. Modal awal campur dengan untung bersih. Berapa pelajar dapat? 101 .
101 810. 810. Betul. Okey, tolak 1800. Ambilan. Berapa dapat? 1000010. 1000010. Betul? Yep, Betul. betul. Okey, habis. Okey, campur dengan pinjaman. Berapa dapat pinjaman? 15,000. Campurkan. 15010. 010. Imbang. Bang. Imbang. Imbang. Kalau dah periksa ni dah melonjak dah. Imbang ni. Suka happy betul kalau dia nak menjerit dekat dalam dewan tu. Kalau imbang lah. Tapi biasanya tak jerit. Biasanya tak imbang. Belajar biasa buat sendiri, buatkan kabut belajar dah laju belajar. Sebab apa belajar? Nanti pelajar jumpa. Kalau pelajar nanti serang ni pakai kertas cikgu ni senang. Dia pelajar bawa pakai test pad agak susah sikit. Kenapa? Pelajar suka conteng soalan. Pelajar conteng soalan je, pelajar dah setengah jam pelajar conteng. Pelajar belum buat lagi. Jualan, tolak pulangan jualan belum. Baru conteng dah setengah jam. Habis berapa jam lagi nak buat PKK perdagangan ni pelajar? Itu yang makan masa. Itu kadang pelajar tahu buat tapi teknik yang salah dia akan melambatkan. Pada pelajar tak apa. Itu nanti teknik yang saya menjawab tu nanti cikgu akan bantu. Sekejap je. Pelajar 30 minit pelajar boleh buat. Pelajar akan buat pantas. Okey, sebab apa dah jimat dah. Kalau tak tahu tekniknya, mungkin dalam masa sejam lebih. Memang buat ni pelajar berantu kenapa? Tak perasan. Masa dah sejam tu, dah buat tak perasan sejam. Tak perasan. Okey, nanti cikgu akan bagi soalan banyak pelajar. Ini soalan ni memang kena tubi banyak. Buat 1-2 soalan tak nampak. Kena buat banyak. Lepas tu dalam latihan cikgu masa form 4 ni, mesti buat lebih kurang 40 soalan. Baru sekarang ni berapa peratus je pelajar. Baru pelajar buat soalan nombor 10. Ada banyak 30 soalan lagi pelajar kena buat. Jadi pelajar bayangkanlah pelajar. Tapi yang ini untuk separuh soalan tu bimbingan cikgu. Separuh soalan nanti pelajar kena buat sendiri. Pelajar buat sendiri, pelajar rajin, pelajar akan dapat. Apa yang cikgu maksud? Okey, alright. Seterusnya. Okey, sekarang boleh ikut tak? Boleh Okey, boleh okey, harapkan boleh. Okey, sekarang pelajar, okey, kita buat soalan yang sama juga. Soalan nombor apa? 11. Betul. Ni pelajar ini pelajar lengkap kan? Ni antara disiplin dia pelajar. Ini disiplin dia. Okey, perniagaan mesti. Okey, kena letak sini. Jangan lupa 30 Jun 2020. Okey, alright, selesai. Okey. Okey, saya open sekarang. Siapa nak tanya? Siapa nak tanya? Tanya. Pelajar kat sekolah dah belajar belum topik ni? Dah belajar belum? Macam cikgu buat sekarang ni. Perdagangan, untung rugi, PKK, lepas tu masukkan pelarasan. Dah belajar belum? Dah. Dah kan? Macam mana kat sekolah buat? Boleh buat banyak soalan tak? Sekali online tu boleh buat banyak soalan tak? Cikgu sekali lalu je. Sekali lalu je. Silap tak siap kan? Dua soalan je dapat. 2 soalan tu berapa lama tu? Satu soalan setengah jam. Satu soalan setengah jam. Kalau soalan tu pendek soalan pendek panjang? Soalan pendek lah. Macam ni lah. Okay. Alright lah. Kalau macam ni, okay. Jangan syok je ngajar-ngajar. Okay. Rupanya salin je. Salin apa cikgu tulis. Masuk lah. Tak boleh lah. Kena bantu sama-sama. Okay, kita buat. Pelajaran kita buat. Satu lagi pelajar. Okay, satu lagi. Okay, pelajaran kita teruskan. Yang ni. Okay, ada? Cikgu nak tanya. Boleh tanya. Dalam maklumat tambahan kan, hutang lapuk dia lepas peruntukan hutang ragu. Tak ada. Dia mesti sebelum. Okey. Kalau selepas tu, itu mesti buku rujukan. Buku rujukan mungkin ada mistake kat situ. Lepas tu cikgu buku rujukan, kalau belajar cikgu saya memang ni lah. Kalau pelajar dah tuition dengan cikgu, tak payah buku rujukan lah belajar. Latihan saya pun banyak belajar. Tak payah buku rujukan. Cikgu, awak nak buku rujukan, beritahu. Saya beli nanti saya masukkan dalam modul. Setakat ni yang cikgu dah beli tu, cikgu yang masukkan, ada yang cikgu pilih juga, cikgu masukkan dalam latihan cikgu tu, itu yang dah terbaik lah. Belajar, yang lain tu kadang tak ikut pada konsep dia lah. Belajar, tak perlulah latihan cikgu pun banyak dah cukup lah tu. Alright, sekarang pelajar seterusnya, nombor 11. Kita buat nombor 11. Jadi pelajar semua maklumat tambahan, pelajar kena tahu konsep dia. Masa rekod berapa kali? 2 kali. Jadi pelajar buat satu per satu. Right? Okay, tulis dulu nombor 11. Nanti tak tahu soalan nombor apa pelajar buat. Okay, itu nombor 11. Sama, perniagaan dia, nama dia sama. Perniagaan
Messi. Okay, bila tarikh dia 30 Jun 2000 apa tadi? 30 Jun ke? Lah, 31 Disember ni. Oh, sorry ni salah lah banyak. Belajar ikut tarikh ni, tarikh imbangan juga. Dia tarikh imbangan juga. 30 Jun 2020. Belajar betul kan ni belajar? Ini ni semua salah ni. Sebab 30 Jun 2020 Okey. 30 Jun 2020. Okey ni. Nur Salmi ada tak siapa sini Nur Salmi? Ada tak? Ada. Okey. Pelajar yang pelajar ni, pelajar mungkin pelajar baru dia tak perasan ni pelajar. Pelajar pelajar siapa yang dapat modul tu? Pelajar modul yang kita buat sekarang ni modul nombor apa ni? Yang kita buat ni? Buku ni buku ke berapa? Buku ketiga. Cuma kan cikgu cakap dulu kan yang depan tu ada yang cikgu printed salah. Betul tak? Cikgu tulis modul 2. Betul tak? Sebenarnya dia modul 3. Betul tak? Siapa yang dapat ujung-ujung ni? Betul. Kulit depan dia betul. Cuma cikgu tersalah letak nama je. Letak nama. Tapi isi kandungan dia penting yang ini. Yang kita sedang belajar. Okey. Alright. Selesai. Okey. Dengan kadar yang pantas sikit. Sekarang 9.30. Cikgu nak setengah jam siap ni. Okey. Yang pertama, double confirm terus rekod. Okey, inventory akhir. Nak rekod ke mana? 2 kali rekod. 1 dalam perdagangan. Okey, perdagangan. Okey, inventory akhir. Terus letak berapa ribu? 10,000. 1 markah. 1 markah. Perdagangan. Okey, kali kedua. Nak rekod ke mana? Dalam aset semasa. Inventory akhir. 2 markah. 10,000. Selesai. Habis. Kedua. Tak payah conteng lagi lah. Kita yang sama ABT 400 dianggap sebagai hutang lapuk. Apa kesan dia? Pertama, dekat perdagangan dan untung rugi. Dekat mana nak rekod? Apa kesan dia? ABT dianggap hutang lapuk. Yes. Hutang lapuk bertambah. Jadi hutang lapuk adalah belanja. Hutang lapuk. Hutang lapuk. Okay, berapa hutang lapuk dalam imbangan duga? Cari. Tak nak pun tengok cikgu ni. Hutang lapuk. Mana hutang lapuk? Ada tengah-tengah ni. Asalnya 380. Sekarang tambah. Tambah berapa? Tambah 400. Okey, berapa? Tolong cikgu kira. 7 80. Betul? 780. Okey, yang mana nak rekod 2 kali? 400 ke 780? 400. Yes, 400. Yang belakang ni yang kena rekod 2 kali. Boleh? Okey, kali kedua. Apa yang nak rekod lagi? ABT berkurang. ABT akan berkurang. ABT adalah AS. ABT akan berkurang. Okey, berapa nilai ABT sebelum ni? Okey, cari ABT. ABT yang ini. ABT AS. 14,400. Kalau pelajar tak perasan, pelajar tengok cikgunya kesel. ABT ialah 14,400. Okey, tolak. Tolak berapa? 400. Betul? 400 kan tadi? Okey, 200, 400. Okey, jadi 400 rekod 2 kali. Okey, jadi pelajar berapa nilai dia? 14,000. 14,000. Okey, 14,000. Okey, selesai. Okey, yang ketiga. Peruntukan hutang ragu. Sebut je peruntukan hutang ragu, cikgu mesti buat apa? Buat garisan. Senang. Buat garisan senang. Cikgu buat garisan. Nampak tak garisan cikgu? Boleh. ID ujung adalah ABT kali peratus. Bertambah akan masuk belanja, pengurangan akan masuk dalam hasil. Alright? Okey, dalam imbangan duga. Dalam imbangan duga, berapa peruntukan hutang ragu? Tolong cikgu, berapa peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga? 600. Okey, masukkan 600. Bagus. Okey, dalam formula berikutnya, ABT dijangkakan berapa peratus? 5% atas ABT. Okey, ABT kali peratus. Berapa ABT? ABT jangan ambil lagi nilai dalam imbangan duga 14,400. Kita ada ABT yang baru. Berapa nilai ABT yang baru? 14,000. 14,000 kali dengan berapa? 5%. Okey, berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 700. 700. 700 ini adalah AS. AS.
Okey, 600 pergi 700. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi masuk belanja. Jadi ini adalah pertambahan masuk dalam belanja. Sebab apa? Customer yang tak boleh bayar bertambah. Rugi kita. Sebab tu dia telah menambahkan belanja kita. Alright? Okey, jadi cikgu masukkan ni dululah. Sebab cikgu dah sentuh PKK ni. Cikgu terus 700. Masukkan dalam kad AS. 700. Tolak 700. Okey, apa butiran dia? Peruntukan hutang ragu. Buatkan jalan kerja. Macam mana dapat 700? 14,000 kali 5%. Dapat 700. Okey, tolakkan. 14,000 tolak 700. 13,300. Betul tak? Betul? Betul. Betul. Okey, sekali lagi. Yang kedua, masuk dalam mana? Belanja. Masuk belanja. Dalam AS dah rekod, dalam belanja pula. Mana dalam belanja? Nak tulis apa belanja? Pertambahan. Apa belajar butiran dia? Tolong respon sikit. Pertambahan peruntukan hutang ragu. Yes, bagus. Pertambahan peruntukan hutang ragu. Hutang apa je? Itu dah tak betul lah. Ingat. Berapa peruntukan hutang ragu? Pertambahannya berapa? 100. 100. Okey. Okey, habis. Okey, habis. Berikutnya, nombor 4. Okey, habis. Okey, siapa nak tanya? Sampai nombor 3 ni boleh tak? Siapa nak tanya? Benda yang sama, kita rasanya kalau ini sampai nombor 12 ni dah 6 soalan kita buat cerita hutang lapuk dengan peruntukan hutang ragu. Betul tak, Fajar? Minggu lepas kita dah buat 3. Minggu ni jumpa lagi, 3 lagi. Cikgu nak repeat balik. Jangan sampai salah. Kalau pelajar tengok soalan sebenar nanti, apa yang cikgu cerita ni, nombor 1 hingga nombor 12, semua ada dalam soalan-soalan SPM, soalan-soalan percubaan. Okey. Habis. Nombor 4. Apa cikgu nombor 4 tu? Pemilik mengambil perabot 500 untuk didermakan kepada rumah anak yatim. Ni apa ni? Apa butiran dia? Ambilan. Apa? Ambilan ke derma? Derma. Derma. Bagus. Ingat, ambilan itu bukan ambilan. Ambilan tu untuk kegunaan keluarga sendiri peribadi kan? Derma keyword je. Jadi derma itu akan bertambah. Derma tu kategori apa? Derma itu adalah belanja. Derma tu ialah apa? Belanja. Okay, derma akan bertambah. Ada tak kita derma bulan lepas, tahun lepas kita dah derma RM1,000. Tahun ni derma 500. Lepas tu derma kita nak tolak balik. Boleh tak? Tolak. Tolak maksudnya apa? Kita ambil balik. Ada tak kita dah derma, lepas tu kita minta ada balik? Ada tak? Tak ada. Tak ada belajar. Dalim now kita belajar tak ada. Sebab tu derma. Jadi ingat derma ni ingat pahala je lah. Derma pahala bertambah. Derma pahala bertambah. Jadi derma mesti bertambah. Tak boleh berkurang. Right? Okey, jadi derma bertambah. Okey, derma apa? Dia derma apa? Perabot. Jadi perabot akan bertambah. Tambah atau berkurang? Berkurang lah. Kita dah derma perabot. Jadi perabot dekat kedai kita, perabot akan berkurang. Okey? Alright, betul. Okey, jadi cikgu masuk kat sini. Jadi derma ialah apa? Belanja. Okey, masukkan derma. Derma. Okey, ada tak derma dalam imbangan juga? Cuba tengok. Ada tak derma dalam imbangan juga? Tak ada. Kosong. Tak ada, kosong. Tambah. Berapa derma kita? Tahun lepas tak dapat pahala. Tahun ni dapat pahala. Berapa pahala? 500. 500 ganjaran. Berapa nilai dia? 500. Faham tak? Boleh tak? Boleh? Okey, derma. Satu lagi, apa kesan dia? Perabot kita akan berkurang. Okay. Perabot akan berkurang. Perabot adalah apa? Aset bukan semata. Perabot. Okey, berapa nilai perabot kita dekat atas? Ada tak perabot? 25,000. Okey, 25,000. Kita 500 nilai perabot kita dah dermakan. Jadi 500 akan berkurang. Jadi berapa nilai kos sekarang? 24,500. Betul, 24,500. Selesai. Okey, habis. Okey, selesai. Berikutnya. Okey, siapa nak tanya? Tanya. Siapa nak tanya? Tanya. Okey, last. Angkutan keluar 200. Tersalah rekod dalam insurans. Dalam akaun insurans. Apa kesan dia? Insurans berkurang 200. Okey, insurans akan berkurang. Betul, sebab tersalah dalam insurans. Angkutan keluar akan Bertambah. okey, angkutan keluar kategori apa?
Belanja. Belanja, betul. Insurans dalam kategori apa? Belanja. Belanja. Dua-dua belanja. Dua-dua dalam kategori yang sama. Right? Dalam kategori yang sama. Jadi ini ikut kepahaman awak. Ini dia tak ada nota khas, dia ikut pada pemahaman awak. Jadi pelajar kena betul-betul. Jadi angkutan keluar itu adalah belanja. Masuk dalam angkutan belanja. Angkutan keluar. Okay, berapa nilai angkutan keluar dekat atas? Ada tak angkutan keluar? Angkutan masuk ada, angkutan keluar ada tak? Tak ada. Jadi angkutan keluar kosong. Tambah berapa? 200. Jadi dapat sini 200. Satu lagi apa? Insurans. Okay, berapa nilai insurans sebelum ni? Ada tak insurans? 1,200. Ada, 1,200. Sekarang nak buat apa? Tolak 200. Okey, berapa nilai dia? 1,000. Okey, boleh ikut? Ada nak tanya apa-apa? Boleh? Okey, kalau boleh kita akan buat satu-satu. Okey. Cara yang berikutnya belajar kita akan buatlah satu-satu macam tadi. Boleh? Kita akan buat satu. Okey, yang pertama modal. Dah rekod ke belum modal? Pelajar boleh tengok balik Cikgu akan tulis ni. Tak apa, cikgu gali-gali tak apa. Awak je Awak je fokus satu-satu. Jadi modal awak kena selak-selakkan belajar kan? Betul lah. Awak susah sikit awak kena selak. Modal belum rekod, jadi terus cikgu rekod Terus rekod sekali. Yang mana belum rekod, kita rekod sekali. Modal 65,000. Pelajar kalau ni pelajar tengok cikgu punya nota ni tak apa. Tak payah selak-selak. Awak terus buka kertas jawapan. Terus tengok jawapan cikgu. Modal. Okey, 65,000. Inventory awal perdagangan. Dengan kadar segera sikit cikgu buat. Okay, inventory awal. Daripada atas cikgu buat. Daripada atas. Okey, ini dah settle ni. 63. Okey, habis. Premis. Okey, premis belum. Premis ABS. Okey, premis. Berapa ABS? 80,000. Okey, perabot dah. Sewa premis belum. Sewa belanja. Sewa premis. Okey, berapa nilai sewa premis? 3,500. Okey, alright. Belian. Belian dah belum. Belian belum. Belian belum. Jadi cikgu masukkan belian. Yang tadi yang color-color kuning ni yang tadi kita buat cikgu padam lah. Nanti confuse lah nanti. Cikgu padam color ni lah. Kita semak betul-betul. Yang dah rekod tak payah rekod. Okey, belian. Kita terus masukkan belian. Berapa nilai belian? Belian ialah 136 467. Boleh nampak tak tulisan cikgu? Tulisan cikgu okey tak? Boleh faham tak? Boleh okey. Alright, dah habis belian, jualan. Berjualan ialah 188 100. Jualan ialah 188 100. Okey, ini adalah jualan. Okey, sambung ABT. ABT kita dah rekod. Yang belum rekod ialah ABB. ABB adalah LS. ABB adalah LS. Kotak pertama. 12,000. Okey, habis pulangan perdagangan. Pulangan terbalikkan jangan lupa. Debit adalah pulangan jualan. Pulangan jualan ialah ni pulangan jualan 587. Okey, pulangan belian 658. Okey, selesai. Gaji 14,400. Gaji dah belum? Belum. Gaji belum. Tadi soalan tadi dah. Gaji berapa gaji? Gaji 14,400. Dengan terrekod 2 kali. Jadi kena hati. Ambilan ekuiti pemilik. Belum. Ambilan, berapa nilai ambilan? Ambilan adalah 1,500. Bracket sebab dia kontra. Okey, habis. Bank, liability semasa. Bank overdraft. Belum rekod. Bank overdraft. Okey, berapa bank overdraft? Adalah 1,500. Okey, hutang lapuk belanja. Hutang lapuk.
Cikgu, hutang lapuk dah isi Dah. kat atas tu. Ada. Nasib awak perasan. Okey. Cikgu pun tak perasan. Hutang lapuk dah. Okey, commission diterima? Belum. Commission diterima belum? Okey, berapa commission diterima? 700. Okey dah. Faedah dibayar? Faedah? Belum. Masukkan faedah. Faedah ialah belanja. Faedah dibayar. Betul. Faedah dibayar berapa nilai dia? 235. Okey dah. Angkutan masuk? Belum. Audi. Angkutan masuk ialah Audi. Okey, berapa angkutan masuk? Nilai dia 278. Okey, selesai. Pinjaman LBS. Pinjaman LBS. Okey, berapa nilai pinjaman? Pinjaman nilai dia 15,000. Okey, selesai. Okey, habis. Peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu dah. Susun nilai terkumpul? Belum. Susun nilai terkumpul yang lama ialah 1,500. Yang baru tak ada. Jadi perabot kita ketolak 1,500 saja. Dekat yang baru maklumat taman tak ada. Okey, kadar bayaran belanja. Kadar bayaran dah ke belum? Kadar bayaran belum. Jadi masukkan kadar bayaran dalam belanja. Okey, masuk belanja 748. Dan last sekali insurans dah habis. Okey, boleh tak kita hitungkan? Okey, pelajar ada masalah tak? Yang ini kita labelkan. Tak ada jadi kita masukkan. Okey, jadi tolong cikgu labelkan terus. Jualan, tolak pulangan jualan. Sekejap cikgu cari pembaris. Cikgu cari pembaris yang senang. Okay, cikgu nak cari pembaris ni. Okey. Jualan, tolak pulangan jualan. Berapa dapat? Tolong cikgu. 1875. 875 13. Okey, alright. Kalau tak betul beritahu Okey, berikutnya. Inventory awal, belian, tolak pulangan belian. Okey, cikgu gariskan dulu belian, tolak pulangan belian. Okey. Okey, berapa pelajar dapat? Tolakkan. 135,809. 809. Okey. Alright, yang ini tak ada. Audi ada ni je, ada satu je Audi. Okey, tambahkan terus. Okay, berapa pelajar dapat? Dapat kos belian. 136,087. 087. Okey, habis. Kos barang dijual. Apa formula kos barang dijual? Inventory awal campur dengan kos belian. Inventory awal campur kos belian. Berapa pelajar dapat? 142450. 450. 142450. Betul? Betul? Okey, tolak inventory akhir. Okey, tolak inventory akhir. 10,000. Okey, dapat kos jualan. Berapa dapat kos jualan? 132450. 132 450. Okey. Okey, sekarang tolakkan. Berapa pelajar dapat? Jualan bersih 187,513 tolak 132,450. Tolak. Nak bracket boleh tak ni? Boleh. Sebab dia tolak, nak bracket boleh. Tak masalah. Okay, berapa dapat? 55063. 055063. Betul? Double confirm? Betul. Betul. Untung kasar. 55063. Okey, selesai. Okey, diskaun diterima ada satu saja. Jadi bawa sebelah saja. 700. Okey, tambahkan. Berapa dapat? 55763. 55763. 55763. Okey. Okey, belanja. Ada berapa belanja? 45. Ada 9 belanja. Tambahkan semua belanja. Okay, berapa dapat belanja?
21,463. 21,463. 21,463. Tolakkan. Okey, tolakkan dapatlah untung atau rugi bersih. Okey, dapat nombor berapa? 34,300. 34,300. Dapat tak pelajar? Dapat. Sama Okey, sama. Sekejap. Kita tengok lagi. Okey, jadi jangan lupa tulis butiran. Bila saya tanda pelajar-pelajarnya jawapan tu, tak sabar-sabar dia nak buat PKK. Jadi tulis dulu. Positif ialah apa? Untung bersih. Kalau tengok cikgu conteng balik awak punya latihan tu, pelajar tengok untung bersih ramai tertinggal. Ramai tertinggal. Jadi kena hati-hati. Kalau apa kesan dia? Nombor 34,300 tadi dianggap salah. Walaupun nombor dia betul tapi butiran tak ada, dianggap salah jawapan tadi. Jadi kena tanya. Okey, kat sini ada nak tanya lagi tak? Ada siapa-siapa nak tanya? Tanya sebelum cikgu balik. Boleh ikut? Boleh Okey, alright. Kalau boleh tanya tanya. Tak boleh pun tanya. Okey, alright. Jadi pelajaran seterusnya. Perabot 24,500 tolak 1,500 jadi dapat berapa jawapan dia? 23. 23,000. Okey, 23,000 ni nombor bulat je lah. Ini tak ada, terus 80,000. Okey, 80,000 terus jumlahkan 103,000. 103,000. Okey, alright. Ni kalau cikgu kira memang laju je kan. Tapi tak nak cikgu nak awak kira sama-sama. Okay, berapa pelajar dapat yang ni? 14, berapa ni? 23,300. Okey, 23,300. Okey, alright. Okey, liability semasa. Ada 2 je liability semasa. Okey, 12,000 tambah 1,500. Berapa dapat? 13,500. Okey, 13,500. Apa nak buat? Tolakkan dapat modal kerja. Okey, berapa dapat modal kerja? Apa jangan kita tulis sini, modal kerja. Apa tu modal kerja? AS tolak LS. Ini pun ramai tak tulis. Dia tulis jawapan dapat tapi modal kerja tu dia tak tulis. Apa formula modal kerja? AS tolak LS. 23,300 tolak 13,500. Berapa pelajar dapat? Tolong cikgu. 9,800. 9,800. Jangan lupa. Modal kerja, dia punya word tu mesti ada. Butiran mesti ada. Okey, habis. Okey, dapatkan jumlah imbangan. 112,800. 112,800. Okey, imbang. Belum imbang lagi. Kita tak tahu lagi. Dekat bawah ni kita belum kira lagi. Nanti kita kira sekali lagi. Ya, ini cikgu dah berlain dulu. Okey, alright. Cikgu, saya dapat 93,200. Awak tolak ni tambah. 103 tambah Oh. 9,800. Okey, tambah. Okey, dah. Jangan lupa tambah. Kadang keliru sikit Biasa main tolak-tolak kan. Kan? Okey, jadi kena hati-hati kat situ. Okey, modal terus tambahkan dengan apa tadi? Tadi kita dapat untung. Berapa untung kita? 34,300. Jadi tulis untung 34,300. Butiran jangan lupa tulis tambah untung bersih. Untung bersih. Okey, berapa tambah untung bersih? Tolong cikgu kirakan. 99,300. 99,300. 99,300. Ya, 99,300. Okey, tolak 1,500. 97,800. 97,800. Okey, alright. Yang ni cikgu garis dulu. Bawah jangan garis Bawah jangan garis. Sebab apa? Kita nak tambah dengan 15,000. Kalau awak garis bawah 7,800 yang garis bawah, awak dah mematikan jawapan. Jangan garis dulu. Tambah dengan 15,000. Berapa dapat? 112,800. Sama tak? Sama. Sama. Buat dengan cikgu imbang je kan. Buat sendiri pun lepas ni pun kena imbang. Gunakan konsep seperti yang cikgu ajar. Kan? Jadi konsep yang cikgu ajar ni satu persatu jadi pelajar mesti imbang. Sebenarnya susah. Bila tak imbang tu susah nak cari. Kat mana nak silap dia nak cari payah belajar. Okey, selesai. Okey, setakat ni boleh ikut tak?
Boleh ikut tak? Ada nak tanya apa-apa tak soalan? Boleh? Okey. Boleh cikgu. Boleh. Jelas tak apa yang cikgu ajar hari ni? Boleh tak? Jadi Jelas. boleh Okey, jadi nombor 12 macam biasalah cikgu tinggalkan satu. Pelajar ambil lah masa sekejap 15 minit 20 minit selepas kelas ni, pelajar siapkan nombor 12. Lepas tu pelajar dah boleh hantar kat cikgu. Boleh. Imbang ke tak imbang ke tak apa. Tak imbang cikgu imbangkan. Jangan rasa cikgu tak imbang, malulah nak hantar cikgu. Tak payah. Jangan malu, belajar mana boleh malu. Tak imbang pun tak apa. Hantarkan cikgu, nanti cikgu tanda, cikgu betulkan. Alright? Okay. Alright, nanti boleh hantar kat cikgu lah. PM cikgu, cikgu ada masa ni, nanti cikgu terus. Minggu lepas memang cikgu kepala sakit kan, cikgu tak boleh tanda. Jadi, tapi rata-rata yang mana dah hantar kat cikgu, semua cikgu dah reply balik. Okay, jadi pelajar, nanti pelajar, minggu depan, kita dah start buat soalan apa? Kita dah buat soalan-soalan rojak. Kita dah buat soalan rojak dah. Ini soalan-soalan ni, soalan 13 sebenarnya soalan-soalan SPM yang lama, cikgu cuma munikan balik jadikan soalan sebagai latihan awak. Soalan dulu pelajar, soalan dulu masa zaman cikgu SPM, senang. Soalan dia direct, macam inilah soalan dia. Pelajar, tapi pelajar sekarang soalan dia susah. Pelajar susah. Kenapa susah? Sebab kalau pelajar tengok, pelajar cikgu tunjukkan awak, pelajar soalan-soalan dia. Kalau awak boleh dapat A pelajar, sebab apa? Zaman cikgu tak ada LCCI. Tak ada unsur-unsur LCCI. LCCI tu apa? London Chamber Industry kan. Jadi pelajar kena tahu London Certificate. Pelajar soalan tu daripada LCCI, Persijilan Perekonan, dia masukkan dalam SPM. Pelajar tu yang jadi susah sikit. Jadi pelajar cikgu tunjukkan sedikit tentang mana kualiti soalan cikgu ni. Kualiti soalan. Kalau kita tengok soalan SPM lah, kita tengok soalan SPM sebenar. Ini SPM lama. Kita tengok ni. Ini analisis sorry. Kita nak tengok. Cikgu suruh dia view 2 page boleh tak? Pelajar ni pelajar. 2 page ni pelajar. Jadi pelajar soalan dia panjang lah. Ni 2012 mungkin okey lagi dah. Permulaan LCCI. Permulaan LCCI tu masa tu okey lagi dah. Kenapa besar sangat? Okay, alright. Lepas tu pelajar 2000 apa ni? Berikutnya ialah 16 pelajar 16 nampak tak soalan dia dah je panjang. Soalan macam ni kita nak tackle ni, selepas ni kita akan tackle, tapi kena faham dulu konsep yang kita buat sekarang ni. 2017 pelajar 2018 panjang-panjang pelajar, soalan-soalan dia panjang-panjang. Ni lagi soalan apa ni 2019 panjang pelajar. Ada dokumen pun ada dalam. Lepas tu pelajar kena belajarlah pelajar. Okay, kalau cikgu rumuskan cikgu ada buat summary. Cikgu ada buat summary sekejap kita tunjukkan. Cikgu ada buat summary soalan-soalan SPM ni. Ni pelajar. Okey pelajar, nampak tak? Yang kita belajar dekat mana ni? Yang kita belajar yang ni pelajar. Yang kita belajar milihkan tunggal, nyata kewangan milihkan tunggal. Pelajar tengok. Kita ambil yang tahun lepas lah. Tahun lepas tahun berapa? 2020. 19. 18. 17. 16. 15. Belajar. Berapa tahun belajar berturut-turut? Berapa tahun? 6 tahun. Jadi kita jangkakan apa? Dia memang soalan tak sebut soalan wajib, tapi kita dah tahu dah soalan ni dah akan jadi soalan wajib sekarang. Dah jadi soalan wajib dekat soalan nombor 2 membawa markah berapa? 25 markah. Jadi belajar bila pelajar nanti form 5, ada lagi yang kaedah apa ni yang kita belajar sekarang, dia kait dengan banyak dekat rekod tak lengkap, soalan rekod tak lengkap. Dia banyak kait dekat kelab. Dia banyak kait dekat akaun perkongsian. Banyak belajar. Tapi yang famousnya yang kita sedang belajar ni. Lepas tu cikgu kata ini adalah ibu segala akaun.
Ibu kada sekali account. Jadi pelajar kena hati kat situ lah. Okay. Jadi pelajar minggu depan kita cuba buat ni dulu. Kita cuba buat dummy dulu. Lepas tu pelajar dalam masa sama pelajar cikgu akan agi-agikan. Pelajar cuba buat, cikgu mungkin boleh agi-agikan kepada pelajar ke kita buat berulang-ulang. Soalan dia sama je pelajar. Tapi pelajar lain lah. Pelajar kena buat latihan banyak-banyak sampai lebih pelajar buat betul-betul. Pelajar kita buat sampai tadi soalan nombor 12. Sekarang cikgu bekalkan awak sampai soalan nombor ni. 18. Ini 18. Sampai soalan 19 cikgu dah bekalkan awak. Betul tak? 19 kan last? Cikgu nak tanya cikgu. Ya boleh. Dalam soalan SPM kan, dia biasanya maklumat tambahan dia bagi berapa? 10. 10. Kadang-kadang dia bagi contohlah kalau dia tak bagi 10, dia bagi macam ni lah. Contoh dia bagi 8. Ada 1, 2, 3 Roman kan. 3 Roman sampailah nombor 8. Contohlah 8. Dia 8 kan. 8 macam mana 8? Saya pun lupa lah. 8 kan. Tapi pelajar nombor 3 ni kadang-kadang dia ada 2. A, dia ada B. Faham tak pelajar? Lepas tu dia dah curi. Patutnya biasa 10 kan. Biasa 10 betul. Tapi dia buat 8 je maklumat tambahan. Tapi dalam antara nombor 1 hingga ni kadang ada 2. 2. Jadi last kali berapa markah ni? Maklumat tambahan 2, 1 maklumat tambahan rekod berapa kali? 2 kali rekod, betul? 2 kali rekod. 2 kali rekod berapa markah? 2 kali rekod berapa? 1 rekod 2 markah. Jadi kalau 10 maklumat tambahan berapa markah? 20. 20 markah. Maklumat tambahan saja berapa markah? 20 markah. 20 markah. Okey. Cikgu kata markah penuh 25. Apa lagi 5? Apa lagi 5? Dia lengkapkan. Ini adalah markah percuma. Markah percuma. Apa markah percuma? Tengok balik. Apa markah percuma? Ada tak kat sini? Cikgu bagi formula. Ni. Ini markah percuma. Apa markah percuma dia? Markah percuma dia. Yang kita buat tu. Apa markah percuma? Yang pertama ialah ni. Kos jualan. Kos jualan markah percuma. Kedua apa? Untung kasar. Kira salah pun tak apa. Tapi konsep yang betul, dikira tak betul. Lagi apa lagi kat sini? Tambah pada apa-apa? Untung bersih. Berapa markah dah? 3 markah. Dekat perdagangan je, biasa 3 markah. Okay? Yang dalam PKK yang banyak. Apa yang PKK? Kadang-kadang jumlah aset dapat markah. Okay, lepas tu lagi apa? Jumlah liability dapat markah. Kadang-kadang apa lagi? Modal kerja. Modal kerja ni mesti. Modal kerja ni wajib. Memang dia dapat markah. Imbang tak ada markah. Lagi apa? Modal akhir. Modal akhir ni, pelajar hitung, pelajar mesti tulis modal akhir. Dapat markah. Jadi kalau ikutkan markah cikgu, markah percuma warna purple yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Kadang-kadang dia bagi 7 pelajar. 7 markah percuma ni, dia maklumat tambahan dia akan kurangkan. Kadang-kadang dia tak nak bagi 7, dia nak bagi 5 je. Kalau maklumat tambahan dah ada 5, dah ada 20 markah, dia kat sini bagi 5 je. Nanti dia pilih lah. Biasa yang wajib dia bagi kos jualan. Kos jualan, untung bersih. Yang kedua. Ketiga ialah modal kerja. Yang ketiga. Yang keempat yang untung kasar dapat 4. Yang kelima adalah modal akhir. Kadang-kadang je. Aset semasa ni kadang-kadang dia bagi, kadang tak. Liability semasa kadang-kadang dia bagi, kadang tak. Okey tak? Boleh tak? Faham tak? Okey? Jadi pelajar ini memang wajib lah. Wajib. Memang wajib. Ada pelajar yang awak ni kira kat sekolah ni dah belajar ni, kira untung ni pelajar. Pelajar ada juga pelajar tuition saya yang tahun lepas, cikgunya tak sempat nak ajar. Tak sempat nak ajar topik ni. Rugilah bila dia masuk form 5 dia tukar pakai. Kenapa? Tak belajar. Cikgu form 5 saya tak belajar langsung benda ni. Pelajar Jadi kadang-kadang macam itulah pelajar. Jadi pelajar kena hati-hati lah. Okey, boleh tak? Okey, minggu depan pelajar. Jadi pelajar jangan skip lah kelas ni. Jangan skip, sayang belajar. Topik ni lah. Pelajar nanti, pelajar akan rasa seronok nak belajar akaun setelah pelajar dah faham topik ni. Pelajar dah faham topik ni, senang. Pelajar dah faham topik ni, topik awal tu, cikgu akan buat ulang kaji sekali lalu je pelajar. Topik tu pendek, yang susah ini. Bila pelajar susah ini, pelajar nak kuasai, pelajar nak mula nak faham, pelajar kena faham daripada awal pelajar. Pelajar, ingat tak kita belajar start bila bulan ni? Bulan apa kita belajar? Dah boleh start bulan 7. Bulan 7. Awal bulan 7 kalau pelajar ingat. Cuma pelajar sedar tak sedar je. Betul tak?
daripada bulan 7 kita start kenal penyata kewangan. Bermula dengan apa dulu? Ingat lagi tak? Perdagangan. Belajar perdagangan je kita belajar. Lepas tu untung rugi je kita belajar. Lepas tu PKK je. Lepas tu apa yang kita buat? Kita rojakkan. Cikgu gabungkan. Dalam soalan tu ada perdagangan, ada untung rugi, ada PKK. Betul tak? Sebenarnya susah nak buat benda tu. Betul tak? Lepas tu sikit-sikit dah faham semua pelarasan, dah faham semua nak masuk perdagangan yang mana, untung rugi mana, PKK dan mana, baru cikgu buat apa? Maklumat tambahan. Apa cikgu buat maklumat tambahan? Kita belanja terlebih, terkurang, kita belanja terlebih, terkurang je. Lepas tu kita susut nilai. Kita peruntukkan teragu je. Hari ni kita pasal ambilan. Betul tak? Okey, lepas tu cikgu ada rojak. Minggu depan kita belajar rojak semua apa yang kita dah belajar. Tapi dengan kadar arah sederhana saja dulu. Nanti modul baru, modul keempat, cikgu akan bagi soalan aras tinggi. Dan juga modul, cikgu terus bagi modul ulang kaji terus nanti berikutnya, bulan depan bulan 9, cikgu bagi modul banyak sikit. Cikgu bagi modul yang last untuk form 4. Lepas tu cikgu bagi sekali lagi modul ulang kaji. Sekaligus semua topik. Nota-nota pun cikgu print lagi sekali. Supaya pelajar-pelajar jangan tertinggal. Bila dah habis form 4, jangan kasih junior pula pegang latihan tu. Nota tu bawa bekal kepada tingkatan 5 nanti. Okey, jelas tak ni? Boleh? Boleh. Okey, pelajar-pelajar fokus je sekarang ni. Follow kelas cikgu betul-betul. Sekarang ni saya faham. Sekarang ni formula account ni tak tersusun lagi dekat kepala awak. Belum susun. Cikgu belum buat partition dekat kepala awak. Pelajaran lepas ni, cikgu akan buat ulang kaji dengan awak. Boleh buat 1 round atau 2 round ulang kaji. Nanti cikgu akan susun. Dekat kepala awak, cikgu susun partition. Kalau keluar topik imbangan duga, pelajar keluarkan fail imbangan duga, pelajar boleh buat imbangan duga. Cikgu akan buat satu-satu biar pelajar nampak soalan tu. Okey, nanti modul akan datang juga, kita akan buat satu contoh. Contoh soalan peperiksaan. Contoh peperiksaan kita buat sama-sama. Boleh pelajar? Nanti pelajar nak test, nanti awak akan hadapi peperiksaan dengan cikgu awak lah. Cuma kalau boleh cikgu nak tahu periksa akhir tahun lah. Dah ada belum ada kan periksa akhir tahun kan? Tarik? Belum. Nanti kalau ada maklum kepada cikgu. Sebolehnya cikgu akan buat lebih baik lah. Daripada form 4 ni, kalau boleh momentum boleh A, form 5 tak ada masalah. Senang. Form 4 ni susah nak dapat A. Sebab apa? Pelajar di awangan lagi. Tu je. Kalau pelajar boleh fokus, memang terbaik lah. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Okey, sambil-sambil nanti kalau free sambil-sambil tu cikgu ada buat ulang kaji secara ringkas lah, secara detail memang cikgu akan buat dekat tuition. Dekat channel cikgu ada buat ulang kaji sekali lalu belajar refresh. Nanti secara detail memang dekat tuition dengan modul dengan apa lebih baik lah sebenarnya. Okey, nanti kita jumpa lagi. Setiap ayah pun cikgu ada buat ulang kaji tapi cikgu selang-seli. Form 4, form 5, form 4, form 5. Alright? Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Belajar okey tak? Boleh ikut tak? Boleh cikgu. Boleh Okey, sekarang ambil masa buat soalan nombor apa tadi? 12. Okey, kalau dah siap boleh hantar. Kalau cikgu dah penat dah cikgu, besok nak buat, tak apa, besok pun boleh hantar. Yang penting hantar, nanti pelajar dapat. Okey, alright. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kerana join. Okey, jadi jumpa lagi pada minggu depan. Kita buat latihan-latihan yang lebih sukar lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera semua. Okey, sama-sama. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.